Okey, selamat pagi. Kelas hari ini kita akan lihat garis lurus untuk bahagian terakhir lah, iaitu silibus kita yang terakhir lah. Okey, bahagian ini kita akan membuat penyelesaian bagi menentukan titik persilangan dua garis lurus kan. Okey, so apabila dua garis bertembung dalam satu sata Cartesian, maka dia ada titik persilangan. Okey, untuk mencari titik persilangan ini, kita ada tiga kaedah. Iaitu pertama kita akan lihat kaedah graf. Yang kedua kita akan gunakan kaedah penggantian. Okey, yang ketiga kita akan menggunakan kaedah penghapusan. Okey, ada tiga kaedah untuk menyelesaikan cari titik persilangan. Okey, titik persilangan untuk garis lurus. Okey, mencari titik ini. Okey, so sebelum itu kita lihat balik persamaan. Kita ada y sama mx tambah c kan. So di sini dua garis lurus, maka ada dua persamaan. Okey, let's say kita guna kaedah pertama, kaedah graf. Okey, graf. Kamu tahu graf itu sata Cartesian kan? Okey, katakan ini kita plotkan setiap unit paksi x, y itu. Okey, katakan 1, 2, 3, 4. Okey, 1, 2, 3. Okey, setiap di sini negatif kan? Sebelah sana negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Okey, katakan begini. Dan kita cek balik persamaan. Okey, let's say persamaan pertama y sama x tambah 4. Apabila kamu dapat persamaan, kamu bentuk jadual. Ini persamaan satu. Bagaimana nanti kita tengok yang persamaan dua. Kita bentuk jadual XY, kita ganti masuk. Okey, kamu sudah tahu apabila ada dua titik, sudah boleh kamu buat sambungan garis kan? So, kamu letaklah mana-mana dua titik. Okey, katakan ini X tambah 4. Katakan X cikgu letak kosong. Kosong tambah 4, kamu dapat 4. Okey. Kalau cikgu letak negatif 4 tambah 4, so kamu gantilah masuk y sama negatif 4 tambah 4, maka kamu dapat kosong. Begitu. Okey, so sudah ada titik, kamu plot di dalam graf pasangan dia. Apabila x kosong, y 4, x kosong, y 4, plotkan. Okey, plotkan. Apabila x negatif 4, y kosong, plotkan. So, kamu sudah ada dua titik. Apabila sudah ada dua titik, buat sambungan garis. So, ini persamaan satu kamu. Okey? So, kita lihat lagi kalau persamaan dua. So, kita mau cari kan? Y sama negatif X tambah 2. Okey, ini persamaan 2. Okey, persamaan 1, persamaan 2. Ini persamaan 1, ini persamaan 2. So, kita mau lihat titik persilangan antara dua titik, antara dua persamaan ini ya. So, sama juga untuk ini, kamu buat jadual. X, Y. Kemudian kamu gantilah kosong ke? Okey, X ganti kosong. Kosong tambah 2, so Y kamu dapat 2. Okey. Kemudian cubalah kita letak 2. Okey. So, cikgu tulis sini ya. Y sama negatif X itu kamu ganti 2. So, 2 tambah 2, maka kamu dapat kosong. Daripada jadual, kamu plot masuk. Okey, daripada jadual, kamu plot masuk. Okey, katakan X kosong, Y 2. Plot. Okey. X 2, Y kosong. Plot. So, apabila sudah ada dua titik, kamu sambungkan garis. Okey. So, daripada jadual, kamu tengok. Okey, sini. Sekejap. Sebab kita, bukan betul-betul pada graf, kita lukis. Mungkin dia lari sikit. So, 3. So, kamu lihat titik persilangan ini. Apa titik dia? Okey, apa titik dia ni? Koordinat dia yang bersilang. X negatif 1, Y 3. Maka titik persilangan X negatif 1, Y 3. So, sudah kamu dapat cari untuk titik persilangan persamaan Y sama X tambah 4 persamaan 1.
Y sama negatif X tambah 2 persamaan 2. Titik persilangan dia adalah negatif 1, 3. Maka kamu boleh cari daripada graf. Okey, daripada graf. Okey, itu kaedah pertama. Kaedah pertama yang graf. Okey, so sekarang kita akan lihat kaedah yang kedua. Kaedah yang kedua, kaedah penggantian. Ini graf. Okey, yang pertama graf. Okey, kamu bentuk jadual, kamu lukis graf, lihat persilangan, dapatkan titik koordinat. Yang kedua, penggantian. Okey, penggantian kita lihat. Okey, masih sama kita lihat. Dia mesti ada dua persamaan, baru kamu ada titik persilangan. So, kita lihat apa persamaan dia. Okey, dua persamaan ini. Ini yang pertama, ini yang kedua. Okey. So, dalam sini, kamu mesti dapatkan salah satu itu dalam bentuk X atau Y dulu. Okey, katakan cikgu guna ini, Y. Ini tengah-tengah kan? Tengah-tengah. Apabila kita mau pindah positif akan jadi ke sebelah, dia akan jadi negatif 5X. Yang sama itu kekal, kamu tulis balik. So, kamu dapat persamaan 3. Apabila sudah ada X atau Y, kamu boleh ganti masuk ke dalam persamaan kedua. So, ganti yang persamaan 3 ini ke dalam 2. Apa yang diganti? Y diganti. Semua Y dalam sini kamu ganti dengan negatif 5X tambah 17. Yang lain-lain tidak berubah itu, kamu salin balik. 3X tidak berubah. 5 tidak berubah. Y yang berubah. Y kamu ganti masuk dengan ini. So, Y negatif 5X tambah 17. Sama dengan 19. Okey? Yang Y dalam sini. Kamu sudah diganti dengan daripada ini. Y kamu sudah ganti dengan ini dari persamaan 3. Itulah kaedah penggantian. So, satu persamaan ini semua dalam X sudah. Bolehlah kita selesaikan huruf X. 3X tambah. Apabila ada kurungan, jarak masuk itu setiap satu. Okay. So, positif, negatif akan jadi negatif. Careful yang ini. Positif, negatif akan jadi negatif. Apabila jarak masuk, kena tengok juga perkali dia. So, 25, 55, 25, X, X. Positif, positif, masih positif. 17 darab 5, maka kamu dapat 85. 19. Okay. 3X tolak 25X, selesaikan. Yang ada huruf yang sama, X, maka tidak cukup kan? Negatif 22X. Okay, ini positif. Pindah ke sebelah. Pindah ke sebelah, dia akan jadi negatif. So, negatif 22X sama dengan negatif 66. So, ini maksud 22X, ini 22 darab X. Apabila darab pindah ke sebelah, kamu jadi bahagi. So, tinggalkan X sahaja di kiri. So, batalkan negatif. Maka 66 bagi 22, kamu dapat X adalah 3. Adakah kita sudah dapat selesai? Belum. Apabila titik persilangan, mesti ada koordinat X dan Y kan? X dan Y kan? So, sekarang ada X sudah 3. Kamu perlu cari Y lagi. So, Y kamu guna balik persamaan Y ini. Y sama dengan negatif 5X tambah 17. Negatif 5X ini ganti masuk 3. Tambah 17. Negatif 15 tambah 17. Maka kamu dapat 2. So, kamu sudah ada Y kamu 2. Maka koordinat titik persilangan adalah ini bagi persamaan dua persamaan ini. So, ini kaedah penggantian. Untuk ganti, kamu mesti cari satu X atau Y supaya boleh ganti masuk ke dalam persamaan yang kedua itu. Okay, ini kaedah penggantian. Kaedah kedua. Okay, next kita akan lihat lagi kaedah penghapusan. Okay, sama juga kamu akan dapat dua persamaan. Let's say persamaan yang dibagi 3X tambah Y persamaan 1. Okay, 5X tambah 6Y 3. Ini persamaan 2. Okay. So, apabila penghapusan, kamu perlu tengok perkali. Perkali apa yang boleh kamu jadi sama.
3, 5, kita banding huruf yang sama. 3 sama jadi 5 kan, kecuali 5 darab 3, 3 darab 5 supaya jadi 15, itu besar kan. So, 1 yang kita nampak di sini 6. So, bagaimana jadikan berkali Y di atas sini 6? Semua ini kita darab dengan 6. Okay, satu baris ni kita darab 6, darab 6, darab 6. So, persamaan 1 itu kita darab 6. Darab 6, 18X. Darab 6, 6Y. Darab 6, 7, 6, 42. Maka wujudnya persamaan ketiga. Apabila sudah wujud persamaan ketiga, kita akan lihat, kita boleh hapus sudah kan? Sama ada 3 tolak 2. Okey, kita guna persamaan 3 tolak 2. 18 tolak 5, 13X. Ini sudah batal sebab 6Y tolak 6Y memang kosong kan? So, batal. Okey, di atas 42 tolak 3, kamu tinggal 39. Okey, so X ini darab, kita pindah ke sebelah bahagi. So, X kamu dapat 3. Okey, sama juga untuk mencari titik persilangan, kita mesti ada X dan Y kan? Sudah ada X, kita ganti masuk. Okey, daripada persamaan 1, 3X tambah Y sama 7, kita sudah ada X. 3 darab 3 tambah Y sama 7. So, 7, 3 darab 3, 9. Ini positif kan? Pindah ke sebelah negatif. So, hutang 2. Maka titik persilangan yang kamu dapat X 3, Y negatif 2. So, ini kaedah penghapusan. So, ada 3 kaedah untuk mendapatkan titik persilangan bagi 2 persamaan. Kamu diberi 2 persamaan di mana garis itu bersilang. Maka inilah titik persilangan yang kamu cari daripada persamaan dengan 3 kaedah ini. Okey, itu sahaja dari cikgu untuk hari ini.